Dan apa audience, selamat datang ke Forum Bedah Buku Nusantara Bergerak Sanggah Pemula Anjuran Serta Islam. Untuk makluman semua, sembang santai kali ini yang kali ke-27 ini. Dah 27 kali ya. So sembang santai sebegini adalah satu platform oleh yang dibuat dan dianjurkan oleh Sister in Islam, sebuah NGO yang memperjuangkan hak-hak wanita dan isu-isu hak asasi manusia serta um, kesetaraan dalam masyarakat. Jadi platform Sembang Santai ini adalah untuk membincang dan mewacanakan pelbagai isu-isu serta permasalahan-permasalahan yang digeluti oleh masyarakat, terutamanya masyarakat Malaysia. Dan sebelum ini pelbagai isu telah dibincangkan, termasuklah isu ketidakadilan, isu kemanusiaan, isu gender tentunya, isu Islam, sastra, dan hari ini kita akan membedah buku secara santai dan harapnya tetap bermakna, iaitu buku Nusantara Bergerak Sanggah Pemula. Buku ini anda boleh dapatkan di pelbagai kedai buku, uh, termasuklah Gerak Budaya dan Kinokuniya pun ada. Bahkan di Kinokuniya, buku ini saya dimaklumkan merupakan satu-satunya buku bahasa Melayu yang dipamerkan di meja antara buku yang direkomendasi oleh staf Kinokuniya. Jadi bukan calang-calang dan memang amat tepatlah kita memilih sebuah buku yang ditulis dan yang mempunyai garapan penulisan kira-kira 12 orang anak muda mengenai pelbagai isu semasa. Dan bersama-sama kita malam ini adalah 3 orang narasumber. Ketiga-tiganya adalah penulis dalam buku ini. Kita ada saudari Farihin, saudari Andi dan juga saudara Hilal. Bagi anda yang memang mengikuti wacana oleh anak-anak muda, ketiga-tiga nama ni bukan nama yang asing lagi. Baik, jadi saya moderator anda malam ini, Nur Adila. Kita ada 2 jam untuk kita berdiskusi bersama dengan narasumber kita. Sedikit housekeeping. Untuk round pertama, saya akan minta untuk semua panelis memperkenalkan diri anda kepada pendengar kita di luar sana. Kemudian kita akan ada dalam 3 soalan yang saya akan kemukakan kepada para panelis. Dan selepas itu kita akan buka soalan kepada para pendengar malam ini untuk bertanyakan soalan. Anda boleh kemukakan soalan di ruang komen di laman Facebook Sister in Islam, ataupun jika anda dalam Zoom malam ini, anda boleh ecerkan juga komen anda, ataupun anda boleh nanti gunakan feature angkat tangan untuk bertanya secara verbal dan visual. Jadi para panelis kita dah bersedia ke? Dah. Okey. Okey. Baik. Boleh. Okey. So kita akan mulakan untuk kita berkenal-kenalan dahulu dengan para penulis dan para narasumber kita malam ni. Okey, kita boleh mulakan dengan saudari Andi dan saudari Farahin dan kemudian saudara Hilal. Boleh kenalkan diri. Silakan. Terima kasih saudari Pemuda Cara moderator. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur Sisters in Islam di atas jemputan Bedah Buku Sanggah Pemula. Nama saya Andi Suraida, nama pendek Andi. Saya punya pronouns adalah she, her. Saya merupakan aktivis bebas dan saya juga mempunyai sebuah NGO bergelar Legal Dignity, iaitu sebuah inisiatif perundangan yang memfokuskan kepada memberi bantuan kepada komuniti sexual minority dalam mengakses sistem kehakiman atau sistem keadilan di Malaysia dengan lebih bermakna. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Seterusnya, saudari Farihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Farahin. Farahin Saya ya, menulis, bukan Farid. Sorry. saya Farahin. Farahin Wahid. Saya menulis dengan jenayah pemula. Saya penggerak Gerak Malaysia dan penggerak Peduli Merah, itu gerakan untuk kemiskinan haid di Malaysia. Dan itu je lah. Juga seorang guru berkaliber. Dan banyak menulis karya-karya sastra, dan ada yang menang hadiah sastra Selangor. Ya. Okay. Terima kasih saudari Farahim. Seterusnya saudara Hilal. Okay, testing. Jelas Baik, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Right, terima kasih kepada saudari Adila sebagai pengguna-acara untuk program kita pada malam ini, dan juga saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Sister Islam kerana sudi untuk menganjurkan kita wacana untuk resensi buku Sanggah Nusantara Bergerak Sanggah Pemula. Okay. Nama saya Hilal Azman bin Idris, boleh panggil Hilal. Dan saya merupakan salah seorang penggerak jugalah bersama dengan Jurnal Sang Pemula, bersama rakan-rakan, ada 12 orang rakan-rakan yang lain. Sekarang ini saya bekerja di bidang yang somehow dia agak teknikal tapi dia relate lah juga dengan perihal kemanusiaan, iaitu customer service di sekitar KL Central. Dan juga saya dulu study ataupun pengajian saya adalah bidang sains kemanusiaan lah, pengkhususan sains politik. Terima kasih. Jadi kita pun dah kenal lah dengan latar belakang ketiga-tiga narasumber kita untuk malam ni. Okay, kita teruskan ke sesi soalan. Okay, selalunya bila kita bercakap tentang buku, bedah buku, orang akan terus membedah buku tu lah. Okay, jarang kita nak memperkatakan proses pra-penerbitan, iaitu sebenarnya proses yang terpaling penting sebab kejayaan dan efisiensi proses pra-penerbitan inilah yang memungkinkan penerbitan buku tersebut. Jadi ini sebuah buku yang berbelas ya anak muda. Jadi saya harap dalam round ini kita boleh minta para narasumber kita untuk ceritakan sedikit apa dia proses pra-penerbitan dan sebagainya. Mungkin boleh bermula dengan saudari Farahin. Ceritakan sedikit, okey, apa itu Nusantara Bergerak dan siapa terlibat dalam Nusantara Bergerak ni dan sebagainya. Silakan. Okay, terima kasih Adila atas soalan tadi. Okay, Nusantara Bergerak. Nusantara Bergerak ni sebenarnya inisiatif ataupun kita panggil satu projek lah. Projek inisiatif daripada Dr. Zahar dengan Dr. Fajar Garani untuk kita gerakkan wacana humanis di Nusantara. Maksudnya tu berbasis lokal lah, yang kita angkat idea-idea kemanusiaan yang sesuai dengan naratif kita. Lokal lah, maksudnya Malaysia, Singapura dan Indonesia. Awalnya Nusantara Bergerak ni bergerak dengan gerak budaya. Dr. Azhar dan FT sendiri buat banyak kelas-kelas wacana bincang tentang isu-isu semasa di gerak budaya pada masa itu. Dan sebenarnya Jenayah Sang Pemula ni merupakan antara projek Nusantara Bergerak. Kita tengok dalam Nusantara Bergerak pun kita jemput ramai sekolah-sekolah yang senior juga, macam misalnya Dr. Faizal Tahtawi, Faisal Tahtawi, Dr. Faizal Musa, ada juga dengan Dr. Fazil Hadin. Ramai sebenarnya yang bergiat aktif dalam Nusantara Bergerak ni. Dan kita panggil juga yang muda-muda kita lah. Jadi Sang Pemula ni pun antara yang muda yang sama join, maksudnya di bawah Nusantara Bergerak. Dan baru-baru ni Cerita Sejarawi pun bawah Nusantara Bergerak dengan Gerak Malaysia. Sebenarnya Nusantara Bergerak ni pun bersama-sama dengan aktivis-aktivis kemanusiaan, dengan Borneo Comrade, dengan grup penulis Lestari Hikmah juga ada buat joint venture.
projek bersama lah maksudnya. Tapi Jurnal Sang Pemula ni bukanlah bergantung sepenuhnya kepada Nusantara Bergerak. Maksudnya kita masih lagi bebas dan bergerak sendiri, cuma timbul macam sembang-sembang biasalah. Anak murid Dr. Azhar kan sembang-sembang, apa kata kita buat sama-sama dengan Jurnal Sang Pemula, kita boleh sama-sama. Jadi itulah Sanggar Pemula ni hasil daripada gerak kerja bersama Nusantara Bergerak, dan kita mengangkat idea-idea kemanusiaan khususnya Nusantara. Itu je kot. Ya, okey. Untuk pendengar yang mungkin tak kenal bila sebut Dr. Azhar tu, so Dr. Azhar Ibrahim Alwi kan nama penuh. Beliau adalah pensyarah kanan di Fakulti Pengajian NUS. Melayu di Universiti Kebangsaan Singapura. Bila disebut Faizal Tehrani, selain terkenal sebagai seorang penulis, Dr. Faizal Tehrani adalah fellow penyelidik di UKM, dan juga tak salah saya ada attachment di Weatherhead Institute di Harvard. Dan nama-nama yang saudari Farahin sebutkan tadi adalah pensyarah-pensyarah dan para ahli akademik di universiti di Malaysia dan juga Indonesia dan Singapura kan. Okay, so ini sesuatu yang sesuatu yang kita selalu menyebut kita apakah usaha untuk merakyatkan ilmu di Ivory Tower di universiti dan sebagainya. Jadi sekarang jelas memang ada inisiatif-inisiatif yang berkesedaran dan aktif di luar sana berwacana, dan Nusantara Bergerak adalah salah satu daripada gerakan tersebut. Okey, terima kasih Farahin. Kita bergerak pula pada Andi. Okey, jadi nak menulis ni Andi, macam Farahin sebut tadi lah, ada perbincangan, ada kena ada stamina untuk kita bergerak sehingga dapat menghasilkan buku. Boleh ceritakan lebih lanjut macam apakah Nusantara ni ada struktur-struktur kelas yang perlu diikuti seperti kuliah di universiti, ataupun apakah penulisan dalam Sanggah Pemula ni adalah assignment atau bagaimana. Dan saya juga difahamkan yang jurnal Sang Pemula ni memang ada online kan. So boleh tak ceritakan sikit macam mana proses ni, kongsikan pengalaman. Boleh. Terima kasih Adila. Sebagaimana yang disebut oleh Farahin tadi kan, saya ini sebenarnya antara yang terlewat sedikitlah masuk dalam Jurnal Sang Pemula. So masa tu saya bekerja sepenuh masa di sebuah NGO, jadi kelas diadakan di hujung minggu, kadang-kadang tak boleh datang sebab ada event. Tapi seingat saya tujuan kami saling berhimpun tu adalah untuk meluruskan mencedok ilmu dan belajar di bawah tunjuk ajar Dr. Azhar Ibrahim dan juga Dr. Faizal Tehrani sebagaimana disebutkan tadi. Dan Dr. Azhar sendiri ni pun seseorang yang tekun nak mengajar dan berkongsi ilmu bersama anak-anak muda. Jadi dia sanggup turun padang daripada Singapura nak turun ke Kuala Lumpur untuk mengajar. Jadi kami pun Jurnal Sang Pemula committed lah dengan proses pembelajaran tersebut yang diadakan di hujung minggu, dan bengkel demi bengkel dihadiri. Jadi banyak sekali perbincangan yang berlaku, bukan sekadar waktu bengkel, waktu kelas tu, tapi berlanjutan pula hingga keluar kelas, dan masing-masing waktu tu semangatlah nak menuliskan. Sebab penulisan pun masing-masing pun duduk di dalam Jurnal Sang Pemula ni kritis terhadap sistem, terhadap penguasa dan elit. Ramai penulis ni jenis yang suka mempersoal, suka berfikir dan suka menganalisis hal-hal yang berlaku di dalam masyarakat. Dan di antara kami ni pun dinamik sangat beragam lah. Ada yang memang sudah biasa menulis macam Farahin disebut tadi, begitu hebat sekali. Ada yang lain pun ada juga. Dan ada juga yang baru-baru berjinak-jinak untuk menulis seperti saya.
Dan awalnya kita cuma rasanya kita mau mencerahkan dan berkongsi ruang yang selamat juga bersama teman-teman yang sekepala ini kan, di samping mengasah ketajaman fikiran dan kebolehan menulis. Jadi pada waktu itu tugas kita memang menulis seminggu sekali. Tulis je apa saja topik yang dekat dengan diri yang kita nak tulis, yang mungkin berkait dengan isu semasa dan lain-lain. So tak kisah topik tu, tak ada censorship in that sense. Jadi kita pun gigih lah menulis saban minggu. Dan penulisan-penulisan kami ni dimuat naik di laman Sesawang Jurnal Sang Pemula. WordPress kan, tolong betulkan kawan-kawan. Tapi itu lambat update kan, dia macam jarang. WordPress ada, Facebook pun ada. Tapi di Facebook page tu lebih terkini lah. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Facebook page tu, bolehlah nampak penulisan lama-lama kita orang. Jadi kami menulis lama jugalah, kita ambil masa untuk menulis, mungkin setahun macam tu. Lepas tu pucuk digital datang pelajaran untuk terbitkan buku. Jadi kami pun semakin gigih menulis. Jadi semakin gigih menulis, memperbaiki dirilah masing-masing dari aspek penulisan. Dan akhirnya terhasillah buku Sangka Pemula itu. Masing-masing mengutip satu topik dan kita kembangkan penulisan tersebut di bawah seliaan Dr. Azhar yang kemudian menyunting pembetulan dan lain sebagainya lah. Macam tu. Terserlah ya kebahagiaan Andi ya bila bercakap tentang buku ini ya. Nampaklah wajah tu begitu ceria. Tapi pada sesiapa yang dah membaca buku ni, ianya satu buku yang membanggakan lah. Memang layaklah sangat dibangga dan diterujakan untuk dibaca. Lagi-lagi saya rasa untuk pelajar sekolah menengah atau college, buku ni boleh jadi pintu untuk kita memperluas wacana dan kefahaman dalam isu semasa yang selalu anak-anak muda bincangkan. Okey, bergerak kepada Hilal. Tadi Andi ada sentuh sedikit tentang proses editorial buku ini. Dan juga dimaklumkan yang buku ini diterbitkan dengan geran. Jadi saya yakin dekat luar sana ramai anak muda ataupun anak yang tak berapa muda pula yang mungkin berminat untuk menerbitkan buku seumpama ini dengan geran bahkan. Jadi boleh Hilal mintalah untuk kongsikan proses editorial buku ni, proses penerbitan dengan geran, dan hal-hal yang berkaitan. Silakan. Okay, baik. Terima kasih Dila. Okay. Okay, seperti mana yang Farahin dan juga Andi sebutkan sebentar tadi. Jurnal Sang Pemula ni asalnya kami bermula sangat santai lah. Dia macam kumpul kawan-kawan kan. Kita kumpul, lepas tu macam kita discuss sebagainya dan memang kita ada attend beberapa kelas lah. Maksudnya yang penting sebelum terlahirnya buku ni adalah proses bagaimana kita membuat persiapan lah sebelum kita menghasilkan karya tu lah. Jadi kita ada kelas bersama Dr. Azhar di Gerak Budaya, pernah di Rumah Selangor pernah juga kan, di Rumah Selangor waktu tu saya ingat lagi, Rusel, dan juga pernah juga kita kelas bersama Dr. Fazal Tirani di UKM ketika itu. Kita pergi ke Atema kan ketika itu, tak silap Atema kan, kita pergi ke sana. So kita kelas dan juga ada juga beberapa lagi jemputan kita punya penceramah jemputan lah, yang mana kita juga menadah ilmu dengan mereka seperti Prof Pradana, seorang lagi siapa, Prof apa itu yang dekat Malang kita jumpa tu, lupa dah namanya. Siapa Pak Ain? Siapa? Dr. Asnan? Faisal lah. Oh, Pak Faisal. Pak Faisal. Jadi adalah beberapa orang yang kita berjumpa, berdiskusi, dan juga kita menadah ilmu lah. Alright. Dan juga proses pembuatan karya, sebenarnya kami ada latihan
latihan yang pertama ni adalah latihan yang secara asuhan langsung lah daripada Dr. Azhar, yang mana karya-karya yang ada dalam jurnal sampul mula ni lah. Jadi kami membuat banyak draft tau sebenarnya. Buat satu draft, lepas tu check, and then kita betul balik, dan kita jumpa lagi dengan Dr. Azhar, kita submit, dia betulkan balik. And then ada yang kita jumpa secara berdepan-depan waktu tu di waktu selepas habis kelas di Gerak Budaya, kita ke KFC berdekatan di PJ, kita discuss lagi, Dr. Azhar go through, baca lagi dan bagi tahu apa yang perlu ditambah, apa yang perlu diperbaki, bagaimana nak susun hujahan-hujahan, bagaimana nak susun idea-idea kan. Saya ingat lagi antara waktu tu Dr. Azhar ada pesan, dia kata penting juga kita mengstrukturkan kita punya penulisan tu secara kemas, mengikut paragraf dan sebagainya. Mungkin dia agak teknikal, tetapi dia kata dia quote lah Prof. Syahrudin, guru kepada Dr. Azhar, kata penyusunan diksi yang kemas akan menggambarkan susunan idea yang kemas di dalam kepala kita. Kan? Jadi betapa pentingnya penggunaan perkataan-perkataan yang kemas, yang berstruktur lah kan, di dalam penulisan kan. Sebab menulis tu berbeza dengan kita bercakap kan. Bercakap ialah kita bercakap, jadi mungkin penyusunan idea, cara penyampaian berbeza dengan apabila kita menulis kan. Jadi itu yang asuhan langsung lah daripada Dr. Azhar. Yang kedua adalah kita, seperti mana yang Andi sebut lah, kita kita cuba untuk saling rotate lah, weekly kita bagi tugasan, okey minggu ni siapa tulis, minggu ni siapa tulis. Biasanya akan ada jadual lah, okey siapa tulis untuk hantar artikel mengenai apa-apa isu. Kadang-kadang kita meletakkan tema, okey minggu ni kita apa tema kita kan, contoh kemiskinan, wanita dan juga lain-lain lah. Dan ada kalanya kita free untuk menulis apa-apa topik ataupun isu semasa. Jadi kita akan upload kat WordPress ataupun di Facebook kan. Jadi dia macam jadi kita punya bank karya lah kan, tulis. Cuma itu adalah penulisan yang tidaklah dibaca ataupun di review secara ni lah. Itu hanya penulisan bebas lah, dan letak di mana medium bawah jurnal sampul mula lah. Alright, berkaitan dengan geran, sebenarnya untuk penerbitan buku ini sejujurnya kita tak ada geran langsung daripada mana-mana pihak. Cuma mungkin yang dimaksudkan geran itu adalah sewaktu kita buat beberapa lawatan-lawatan, terutamanya kita ke Malang kan, ketika itu 2019 tak silap, kita ke Malang bulan 9 atau bulan 10 kita ke Malang. Waktu tu terutamanya sahabat kami lah, Azura lah yang banyak memainkan peranan kan. Kita ada buat engagement dengan beberapa rakan-rakan aktivis yang lain. Jadi kita memberitahu mereka bahawa hasrat kita adalah jurnal sampul mula, kami nak pergi buat field trip kepada di beberapa kawasan, dan hasil daripada ini adalah, objektifnya adalah untuk melahirkan sebuah karya penulisan oleh beberapa orang penulis anak muda. Jadi ada dapat beberapa sumbangan lah kan. Jadi ketika itu kami ada sekitar dalam 7-8 orang, 8 orang atau 9 orang bersama dengan Dr. Azhar, dan juga ada 2 orang lagi murid kepada Dr. Azhar daripada NUS. Kita pergi ke trip di Malang dan kita buat visit lah dengan beberapa universitas, antaranya UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, UIN Malang, Universitas Islam Negeri Malang, Maulana Malik Ibrahim, Pasuruan, kita pergi ke Pasuruan, Brawijaya, Universitas Brawijaya. Jadi kita membuat study visit macam itulah kan. Kuliah tamu, mereka panggil kuliah tamu macam itulah, dengan beberapa orang lecturer di Fakultas Humaniora, Kemanusiaan, dan juga ada juga kita buat discussion forum mengenai humanities in the digital era, saya ingat lagi ketika itu. Dan juga kita juga pergi ke gazebo literasi kan,
Itu menarik lah, nanti mungkin kita boleh share sikit apa itu gazebo literasi. Sambil mengopi, jadi kita ada diskusi kan sama teman-teman mahasiswa di Indonesia. Dan juga ketika itu memang setelah pulang ke Malaysia, memang kita work for the aim lah untuk melahirkan sebuah buku yang dinamakan Jurnal Sang Pemula ni lah. Dan COVID datang, bila COVID datang kita terpaksa untuk membuat some changes lah, dan juga pihak penerbit Gerak Budaya juga mengalami beberapa kekangan untuk terbitkan lebih awal ketika tahun 2020. Jadi dan alhamdulillah lah akhirnya terbit juga Jurnal Sang Pemula. Dan saya rasa dia adalah soal persiapan lah, soal persiapan dan juga macam mana kita nak sustain stamina untuk menulis tu lah, dan juga try ikhtiar cari beberapa ruang-ruang yang boleh kita usahakan lah, right. So saya rasa itu bersedikit lah mengenai perjalanan penulisan, latihan, engagement dan juga proses-proses penerbitan, geran dan sebagainya. Terima kasih Hilal. Jadi dapatan kita daripada perkongsian untuk round ni adalah amatlah penting selain daripada pembacaan yang luas, iaitu kita perlu ada satu circle atau satu kumpulan teman-teman. Kalau dalam konteks kalian ada macam mentor gitu kan. Dan untuk proses berwacana tu berterusan, tak semestinya limited atau terhad kepada waktu-waktu tertentu sahaja. Dan kedua, saya rasa kenapa kita boleh lihat kepelbagaian topik dan ketaakulan oleh para penulis buku ini adalah sekarang ni jelas mungkin ini juga adalah impak positif apabila punya teman-teman diskusi bukan saja dalam konteks atau lingkungan Malaysia, tetapi juga teman-teman di sama-sama di Indonesia kan. So ini sangat menarik dan harapnya sekarang border sempadan negara pun dah semakin Buka. longgar apa semua kan. Mungkin bolehlah rekrut anak-anak lebih muda daripada kalian untuk buatlah Nusantara Bergerak 2.0 pula. Saya ingat lagi maaf mencela Adila. Saya ingat lagi Tak apa. tahun lepas ke tahun 2020 saya lupa. Bulan puasa kita ada buat kelas. Saya ingat waktu tu online. Ada beberapa silibus yang telah disusun oleh Dr. Azhar. So saya ingat lagi waktu tu kelas jam 9.30. Macam tu lah, selepas terawih sebagainya kita ada buat kelas online. Jadi itulah, walaupun waktu tu dengan kekangan COVID kan, pandemik dan sebagainya, dan juga bulan puasa. So malam kita berkelas dengan Dr. Azhar. Saya ingat lagi waktu tu. Farahi nampak ada nak kongsi? Lupa nak buka mic. Saya nak tambah je yang kita bersemangat masa tu. Betul. Dan saya pun teringat yang kita pernah buat yang film screening di Puchong kan, dekat rumah saya. Tak ada. Oh, Marahi tak ada. Ya, kita buat makan-makan, masak sama-sama, kita tengok movie, kemudian ada sesi diskusi selepas tu. So memang sangat Rancak. intimate dan rancak perbincangan lah waktu tu. Okay, so harapnya akan lebih rancak lah selepas ni. Okay, kita akan teruskan ke soalan seterusnya. Baik, jadi ketiga-tiga kalian bertiga, bila kita tengok dalam buku tu, penulisan isu yang dibawa, isu yang direfleksi, bahkan bentuk penulisan yang diterbitkan dalam buku ini juga berbeza-beza. Misalnya Farahin menulis fiction, Andi isu feminisme dan gender, Hilal pula isu seputar sosial dan politik.
Jadi there's so many issues out there that you can write on, and there's so many format that you can choose from. Jadi untuk round ini apa uh, saya nak dengar lah kalian berkongsi uh, topik isu yang kalian pilih, proses penulisan dan juga kenapa isu-isu ini yang dipilih untuk ditulis. Apakah disuruh atau bagaimana? Silakan dulu Pak In. Okey, kalau saya tulis fiction dalam jenis sang pemula, salah, dalam sangka pemula ada 2 je fiction yang ditulis. Satu saya tulis, satu lagi ditulis oleh Miss Syuhaidah Irazak. Dan pada asalnya sebenarnya Izzah pun tak silap nak menulis non-fiction, fiction pada masa tu, sebab kami 3 orang antara yang rancak menulis fiction. Kalau tengok dalam jenis sang pemula pun bawah-bawah kebanyakannya saya, Izzah dan Syuhaidah akan tulis cerpen. Kami bertiga biasanya tulis cerpen. Kadang-kadang Azura pun tulis cerpen. Tapi sebenarnya saya tak adalah alasan yang bijak pun kenapa saya pilih fiction. Sebabnya bermula perjalanan penulisan saya adalah dengan menulis cerpen. Saya selesa menulis cerpen. Pada masa tu pressure kak, sebab semua orang tulis esei, tulis artikel. Tapi saya tulis cerpen. Dan ada juga desakan, bukan desakan, maksudnya dorongan untuk saya tulis esei. Tulislah, bolehlah tulis esei, boleh je, tulis je. Tapi kita tak berani kan, sebab saya fikir nak tulis esei ni perlu kemahiran menak akul yang sangat tinggi. Jadi saya ke belakang sekejap, tulis cerpen dulu. Dan sebelum saya bersama jenis sang pemula pun, saya selalu menulis dengan Azura kan. Dengan Azura masa saya dekat Kelantan, kita orang rajin gila menulis. Azura tulis esei, saya tulis cerpen. Memang saya tulis cerpen. Dan saya fikir cerpen ataupun naratif cerita ni adalah salah satu cara yang sangat ampuh sebenarnya, berkesan untuk kita instill the idea secara tidak langsung. Macam orang nak tengok esei saya pun nak baca je kan. Sebenarnya ramai je yang baca esei. Tapi mungkin setengah anak muda yang tak suka nak baca esei. Jadi diorang prefer baca fiction. Jadi apa salahnya kita gunakan fiction untuk impose the idea. Saya tak kisahlah apalah tujuan sastra orang lain. Apa banyak idea-idea sastra yang sastra untuk sastra is nothing. Sastra ni cuma ruang ekspresi. Tak kisahlah benda tu, itu pilihan dia. Tapi pada saya sastra juga boleh bawakan idea-idea yang progresif. Kita tengok sastrawan dulu pun ramai yang menulis begitu. Saya kata Shannon, Usman Awang, ramai yang menulis Christmas. Menulis sangat progresif. Tapi dalam masa yang sama masih lagi berromantisasi dengan bahasa. Maksud keindahan bahasa masih lagi dijaga. Jadi kita ke arah tu lah. Cuma penulisan dalam jenis sang pemula, saya boleh katakan bukanlah penulisan yang betul-betul matang dari saya. Saya pun baru bermula pada masa tu. Mula-mula saya tulis cerpen tu 2 muka surat je. Punyalah pendek. Sangat pendek dan saya semua orang macam tulis 9 muka. Saya cakap aku tulis 2 muka surat je weh. Dan Dr. Azhar baca, Dr. Azhar kata Farahin pilih tu tulis satira je. So dia baca cakap kurang ideanya kurang matang, kurang nampak apa yang saya cuba sampaikan. Jadi saya pun panjangkan lagi, tulis lagi, hantar lagi. Sampailah Dr. Azhar tak komen apa-apa pada cerpen tu. Mungkin dia dah malas nak baca. Dan itulah bila saya tulis. Tapi sekarang selepas banyak kali keluarkan cerpen dan ramai kawan-kawan yang dorong saya untuk tulis esei. Malah selepas karya saya tersiar dekat Selangor Kini, maksudnya dah mula ada yang nampak lah. Farahin editor Selangor Kini, ketua pengarah Selangor Kini pun pernah cakap dengan saya, awak boleh tulis esei, cuba tulis esei, cuba tulis. Saya tengok esei awak tak, maksudnya dalam antara esei yang awal saya tulis dekat jenis sang pemula, agama dan romantisasi kemiskinan, esei tu, dan orang cakap okey je, kau boleh je tulis sebenarnya, kenapa tak tulis? Jadi bila dah banyak-banyak kita menulis, kita paksa juga tulis, kita paksa juga bentuk idea dalam fikiran kita, dan kita dah ada satu tapak yang dibina oleh Dr. Azhar
macam mana kau nak berfikir, macam mana caranya, macam mana dasarnya awak berfikir kan. Jadi kita dah boleh perlahan-perlahan dah tulis esei. Sekarang ni saya dah berani sikit lah tulis esei. Mungkin selepas ni kalau buku seterusnya kita akan cuba tulis esei ataupun saya tulis je cerpen. Kita tak tahulah macam mana kan. Iman kita bolak-balik. Saya rasa itu je lah. Ya, perlu ada keimanan yang utuh untuk menulis sebenarnya. Okey, baik. Andi. Andi ni memang kita tahulah kalau isu feminism dan gender, Andi antara yang terkedepan lah untuk mewacanakan isu-isu seputar ni. Dan saya pun personally saya memang minat untuk membaca dan mengikuti wacana feminism dan gender. Dan malangnya penulisan dalam bahasa Melayu seputar isu ni tak banyak, tak sebanyak lah yang kita mahukan. Jadi tentu ada cabaran dan sebagainya ketika Andi nak menulis atau dalam proses berfikir tentang isu-isu ni. So boleh Andi kongsikan sikit? Boleh. Kalau tak nak pakai boleh. Andi sila kongsikan. Sebenarnya kalau penulisan saya dalam jurnal Sang Pemula semuanya tema yang sama je. Memang seputar gender dan feminism. Memang itu yang saya nak kedepankan pada awal lagi lah. Lepas tu dalam buku Sanggah Pemula ni yang menulis tema feminism, kita orang bertiga je, saya, Huda, Iza. Lepas tu kalau menarik sebenarnya soalan Adila ni, benda ni bukan sesuatu yang baru tau. Kalau diikutkan pemerhatian sendiri, saya sendiri dan rakan-rakan lain lah termasuk Adila sekali menyatakan tadi, sangat jarang sekali penulisan dalam BM yang mengangkat isu feminism dan gender dengan positif. Yang banyaknya ditulis dalam BM tu yang mengutuk dan tidak bersetuju. Okay. Bahkan trend ini saya dapati dalam penulisan jurnal artikel akademik yang memang menolak feminism secara langsung lah, secara terang-terangan. Ataupun menulis isu-isu seputar gender yang menolak ideologi feminism lah. Ini banyak sekali saya jumpa dalam BM. Sumber yang ditulis dalam bahasa Melayu yang mengangkat naratif positif feminism lebih mudah untuk saya sendiri capai dari negara seberang, iaitu Indonesia. Jadi wacana dia lebih matang berbanding di sini. Mereka menggunakan bahasa Indonesia, tapi di sini dalam BM masih kurang. Dan sudah tentu sumber literasi tentang gender dan feminism dalam bahasa Inggris lebih kaya lah, lebih berbagai dan mendalam. Jadi kesenjangan ni ataupun jurang di antara kedua-dua dari aspek bahasa sahaja sudah sangat luas tau. Jadi jurang ketara yang muncul, lapisan pertama penulisan tentang feminism dan gender yang positif berlawanan dengan penulisan anti-feminism dan gender. Itu pertama. Lepas itu lapisan kedua pula ada penulisan positif tentang feminism dan gender dalam BM atau bahkan dialek dan bahasa lain pun berbanding dengan penulisan positif tentang feminism dan gender dalam bahasa Inggris. Jadi ada dua lapisan yang saya nampak lah jurang ketara tu. Dan mereka yang cakna dan bercakap tentang isu feminism itu pun datang daripada kelompok-kelompok tertentu. Kan yang boleh berbahasa Inggris, yang lazimnya duduk di kota atau di bandar besar, yang boleh mengakses kepada rangkaian internet sekaligus dapatlah mengakses kepada informasi yang lebih berkualiti dan lebih kaya. Tapi bersyukur juga dengan kepesatan penggunaan teknologi ini dan also kemunculan pelbagai platform yang mengundang lebih banyak peluang dan ruang untuk belajar benda baru. Jadi semakin ramai yang cakna dan berminat tentang isu gender dan feminisme. Ini salah satu faktor yang saya rasa memangkin kepada percembahan penulisan seputar topik feminisme dan gender. Tapi sekali lagi, kebanyakan penulisan tersebut ditulis dalam bahasa Inggris, walaupun di Malaysia. Jadi cabaran-cabaran yang datang tu bagi saya datang dari aspek ruang dan peluang, yakni kesediaan ruang atau platform untuk memberi peluang pada kita untuk mengangkat tentang topik feminisme dan gender dengan positif. Cabaran lain menulis tentang isu feminisme ni
adalah akses lah kepada ilmu pengetahuan yang berkualiti atau sekurang-kurangnya beragam lah sebagai sumber rujukan dan bacaan. Dan aspek bahasa bukan sahaja kepelbagaian dalam bahasa yang digunakan, malah laras bahasa yang bersesuaian dengan pembaca yang berbeza yang senang untuk difahami itu kurang. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang saya hadapi lah dalam nak menulis tentang isu feminisme dan gender. Tapi saya agak bertuah lah kerana duduk dalam lingkungan yang tak susah untuk saya akses pengetahuan ini, satu. Dan dalam JSP sendiri, Jurnal Sampul Mula, tiada langsung censorship sedemikian rupa. Jadi kita bebas memilih topik apapun, asal saja tidak lari daripada landasan yang mengangkat kemanusiaan. So itu memang pegangan dalam JSP lah, humanis kan. Jadi sini saya nampak betapa pentingnya wujud ruang dan peluang tersebut di samping enabler yang membolehkan kita tetap menulis tentang isu yang dekat dengan diri dan pengalaman kita. Jadi oleh yang demikian saya pun memilih untuk menulis tentang isu feminisme. Dan itu memang tema yang saya pilih daripada awal. Wow, satu benda baru yang saya rasa saya belajar lah daripada jawapan Andi malam ni adalah dia macam kan ada Pavlova sekarang ada deconstruct Pavlova kan. So dia macam bila sekarang ni bila kita nak melihat contoh bagaimana satu contoh feminisme atau gender ni diwacanakan, penulisan dalam tentang feminisme mungkin ada agak numbernya agak signifikan, tapi apakah ia positif atau negatif terhadap ideologi atau terhadap wacana atau idea yang nak diketengahkan tu. So itu satu demarcation atau satu pembahagian yang saya rasa sangat membantu bila kita nak melihat kualiti pewacanaan satu-satu topik atau satu-satu isu. Jadi, ya. Okey, kita bergerak pada Hilal. So, Hilal, isu sosial dan politik ni lebihlah begitu luas lah kan. Jadi, macam mana Hilal menyaring isu untuk ditulis dalam esei Hilal dalam buku ni? Okey, bagaimana nak menyaring sejujurnya apabila kita bercakap tentang isu ni kat Malaysia ni sangat banyak isu. Di global, peringkat global lagi lah banyak kan. Jadi kalau di Malaysia ini kalau kita tengok hari-hari ada saja isu yang akan datang dan pergilah, sama ada isu sosial, politik, ekonomi, wanita, kemiskinan dan sebagainya, alam sekitar kan. Sekarang ni pun banyak isu-isu alam sekitar yang dibincangkan. Jadi kalau antara penyebab faktor lah ataupun orang cakap motivasi lah untuk menulis adalah saya cuba untuk sejujurnya tak boleh lah kalau saya cuba nak kata semua isu secara tuntas. Cuma apa yang boleh saya pilih adalah satu perkara yang sejujurnya ketika itu adalah saya disebabkan suatu itu saya dididik dalam lingkungan Universiti Islam kan, Universiti Islam. Jadi that is my circle or my environment lah. So my circle and my environment. Jadi saya menulis apa yang saya rasa dekat dengan saya. So apa yang boleh saya perhatikan, apa yang saya experience, apa yang saya rasakan. Jadi saya cuba berfikir, saya cuba untuk contemplate lah, untuk apa orang cakap bertafakur contemplate apa memuhasabah, begitulah kan, kurang lebih begitulah. Dan saya tertarik dengan buku, mungkin ada boleh carilah, tapi saya tak pasti buku ini ada dijual di Malaysia atau tak, kerana penulis dia penulis yang sudah di blacklist kan. Malahan di Indonesia juga penulis ini pun agak di blacklist kan, tapi sudah almarhum, Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual. Jadi saya waktu ni pun saya beli dekat Shopee kan, ada kan, so saya belilah. Alright, antara pembukaan awal di dalam buku ini, macam dia buka-buka sahaja buku ini,
terus kata pengantarnya adalah bertafakur satu saat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kan? Jadi saya macam, ush. Maksudnya kita nak dikatakan bahawa kita berfikir ataupun berulang fikir, kita muhasabah, kita cuba contemplate apa yang ada di persekitaran kita itu adalah tinggi nilainya, nilainya sisinya tinggi. Jadi saya cuba ambil that spirit lah, that spirit kan. Jadi waktu tu isu yang saya pilih adalah mengenai berdekatan dengan Islamism lah, dan juga perilaku ataupun konsep faham oleh beberapa gerakan ataupun masyarakat lah, terutamanya. Jadi kalau kita tengok dalam jurnal Sang Pemula, tajuk saya pasti tajuk saya tidak disukai oleh beberapa kumpulan-kumpulan organisasi yang agak pro kepada Islamisasi, kan? Iaitu projek Islamisasi kebinasaan budaya yang dipendam. Kan? Walaupun saya memang produk lahir di salah satu universiti yang sangat menekankan Islamisasi, kan? Sampai kan dalam silibus tu tiba-tiba kat bawah tu Islamization of Psychology, Islamization of dibegitukan kan. Jadi cuma saya ada pandangan yang agak kritis terhadap budaya-budaya tempelan inilah kan. Kerana yang ditempel itu adalah nama-nama kan, bukannya value ataupun faham konsep yang sebenar mengenai apa yang ingin diutarakan atau diujarkan oleh Islam sendirilah. Alright. Dan juga dia berkaitan dengan sosial ataupun politik kerana juga merupakan saya punya bidang pembelajaran. Saya tidak katakan bidang kepakaran atau mahir saya, cuma ia bidang pengajian saya lah. Dan juga sebenarnya kalau tengok dalam saya punya artikel, saya ada ceritakan mengenai saya punya pengalaman, iaitu ketika mana waktu tu saya kerja part time di Universiti Islam tu. Jadi waktu tu saya tengah lalu dekat satu bangunan, jadi saya terberhenti. Waktu tu dalam keadaan rushing kan, bawa nak pergi kerja untuk meeting, jadi saya bawa file. Tiba saya terberhenti kejap, saya tengok ada satu pintu tu dia tulis "We Islamize" kan. Jadi saya macam, kami Islam. Saya macam, we Islamize, maksud kami Islam ke kami diislamkan ke? Apa yang cuba disampaikan oleh papan tu kan, oleh tulisan tu. Halal kot. Itulah, dia halal ke dia apa ke saya tak tahulah. Mungkin sebelum ni dia haram ke apa, saya pun tak tahu. So saya macam pelik kenapa harus dilabelkan begini kan. So jadi dia agak mengganggu lah. So sepanjang saya nak on the way pergi meeting tu, saya macam sambil walk file tu saya fikir macam apa yang dimaksudkan dengan we Islamize kan? Apa kesan kami sudah Islam tu, dan Islam bagaimana yang bentuk yang difaham tu, dan kenapa perlu diiwar-warkan, kenapa Islam. Dan saya fikir bukankah kalau macam kita dalam hidup masyarakat yang multicultural dan meletakkan serta melebarkan klaim-klaim perbezaan identiti itu akan menggugat kita punya keharmonian, kerukunan dan sebagainya kan. Sebab Malaysia ni kan multicultural society kan. Jadi meletakkan something klaim identiti yang boleh melebarkan kerukunan dan juga rasa kurang selesa tu, saya rasa tidak perlu kan. Jadi tidak perlu. So tu yang saya start menulis lah. Waktu tu saya memang bawa tapi tak panjang pun, macam Pak In cakap lah, dalam 3 part line je, 3 part page waktu tu datang jumpa dengan Dr. Azhar, bagi tahu Dr. Azhar saya nak tulis macam ni. Lepas tu Dr. Azhar memang ada komen lah. Memang dia kata sebenarnya apa yang cuba nak, what is your idea kan, what is your idea. Dan dia kata sejujurnya 3 part page ni dia kata sebenarnya tak ada idea pun. So saya macam, kita dah tulis 3 part page tak ada idea. Dia kata there is no content in your writing. So saya macam,
Kan kita rasa macam dia kata harus strukturkan idea. Kita rasa bagus dah kan? Kita dah rasa macam wish aku dah tulis 3-4 page ni dah macam achievement dah ni kan. Okay, tiba sebenarnya kosong kan, kosong. Jadi Dr. Azhar susun, dia kata okay, buat introduction and then disebabkan saya cerita mengenai Islamism dan juga ni, maka Dr. Azhar suggest untuk kita cuba tarik satu historical point untuk kita cerita supaya kita tidak bercerita secara vacuum kan, sebab dia kata bahawa setiap fenomena-fenomena sosial itu pasti ada historical event yang membentuk fenomena-fenomena sosial kan. Dia cuba, jadi saya cuba susun and then selepas tu saya cuba susun, tarik daripada historical event dan saya susun apa masalah kan, and then apa penyelesaian dan juga apa cadangan kita kan. So Dr. Azhar kata supaya pembaca dapat susun dan nyatakan pertama apa, kedua apa, ketiga apa kan. So memang Dr. Azhar kata macam kita rasa macam buat apa esei macam penulisan kat sekolah kan. Pertama saya nak ni, kedua kita rasa macam alah macam budak-budaknya, tapi itulah cara untuk kita nak susun penulisan kita supaya lebih berstruktur, lebih organized dan kita nampak okey, straightforward. Orang yang baca dia akan terus tahu okey, sekarang ni kita nak cerita masalah. Masalah satu apa, masalah dua apa, masalah tiga apa. Okey, next apa lepas masalah? Penyelesaian satu apa, penyelesaian dua apa, penyelesaian. Jadi dia kemas kan penulisan kita kemas. Dan memang buku ini pun memang kita target lah untuk mudah dibaca secara santai oleh orang awam kan. Kita tak target kepada certain audience lah. Memang ini buku yang memang mesra awam lah kan. Jadi kita memudahkan struktur penulisan dan juga bahasa-bahasa. Mungkin ada sedikit lah jargon-jargon dan juga terma-terma ataupun sedikit macam data-data kan. Tapi itu sebagai sokongan ataupun hujahan kepada apa isi yang cuba ingin disampaikan. Dan kalau dalam buku ini, kalau kita lihat kami yang menulis mengenai sosial politik, saya, Syazwani, Amirah dan juga Azura. Di 4 orang lah. Syazwani dan juga Mira menulis mengenai sosial. Saya dan juga Azura mengenai politik lah, di bawah tema politik. Dan juga saya rasa dia isu yang evergreen lah kan, sampai sekarang oh Dr. Azhar ada. Salam sukses. Terima kasih Doktor. Alright. Sampai sekarang saya rasa persoalan-persoalan seperti Islamism kan, bagaimana betapa tertutupnya pemikiran, salah konsep mengenai praktik-praktik agama. So dia masih berlanjutan sampai sekarang kan. Sebab tu kalau kita tengok dulu sebelum COVID kita ada isu BMF. Ingat tak 2019 tak silap saya. Buy Muslim First, kita ada isu macam tu. Hilal ada tulis kan tentang BMF. Ada juga ada juga saya mengupas mengenai BMF kan. Sebenarnya dia adalah soal kekeliruan ataupun keterpendaman identiti sebenarnya, more rather than ekonomi sebenarnya kan. Jadi itu tapi perkara itu ramai orang tak nampak lah sebenarnya kan. Dan juga COVID ni baru-baru ni kita ada isu vaksin kan. Banyaklah anti vaksin, flat earth, kita ada isu soal solat rapat tak rapat kan sebagainya. Jadi Hari ni dah rapat dah. hari ni rapat, tapi dia sebenarnya saya tak tahu, tapi mungkin orang lain tak rasa, tapi saya rasa macam dia macam awkward tau hari ni. Sebab tiba-tiba semalam rapat dia macam nak rapat ke tak nak rapat ke tak nak, dia macam oh okey tak apalah macam tu kan. Jadi dia isu-isu macam itulah yang kita dapat lihat dan juga kemunculan fenomena ustaz-ustaz yang sembang palatau kan. Sorry lah saya memang cakap straightforward kan. Ustaz-ustaz yang sembang palatau mengenai sains, agama dan sebagainya lah. Dan
dan sembang mengenai Islam, kiamat, dajjal dan sebagainya. So saya tak pasti. Memang orang Malaysia dia memang suka dajjal kot, saya tak pasti. Tapi harus sering juga mencerita mengenai perkara-perkara macam tu dan sebagainya. Dan juga konsep-konsep yang saya rasa dia evergreen tau benda ni. Dia isu yang daripada zaman, saya rasa kalau kita baca buku-buku zaman Zakbar, penulisan Zakbar, bahkan Syed Syekh Al-Hadi, soal ikhtiar kan? Ikhtiar berserah kepada nasib saja, sebagainya, tawakal, menerima saja apa seadanya kan. Biarlah kenapa miskin? Oh, memang ini adalah ujian yang Tuhan kurniakan untuk aku. Maka kenapa orang tu kaya? Memang itulah dia dunia ini. Saya macam dia tak nampak bahawa permasalahannya adalah permasalahan struktur, permasalahan ketidaksamarataan ekonomi, masalah mismanagement, masalah pentadbiran, korupsi, rasuah, privilege, underprivilege dan juga beberapa masalah-masalah pendidikan, akses fasiliti dan sebagainya kan. Jadi itu yang saya rasa saya cuba ketengahkan topik inilah, satu topik atau perbincangan yang saya rasa yes, it needs to be delivered to the people lah kan. So mungkin itulah kot, nanti kita boleh cerita lagi. Alright. Okay, terima kasih Hilal. Okay, saya nampak ada beberapa orang yang dah komen. Okay. Ibu Liz Marcos, pengalaman ketertindasan perempuan akan mempertemukan upaya mengatasi jurang perbezaan bahasa dan lain-lain. Ini memang sangat bertepatan lah dengan soalan yang saya dah memang sediakan untuk para panelis kita. Iaitu, tak tahulah kalau para pembaca buku ni sedar atau tidak. Senarai penulis untuk buku ni, majoriti dia adalah wanita. Dan kita pun selalu dengar, kalau selalu ikuti wacana atas talian, kita selalu dengar bila kita cakap, oh kenapa asyik jemput lelaki saja sebagai panel, kenapa kalau nak tulis buku ni kebanyakannya penulis lelaki, mana wanita, benda-benda macam tu. Dan nanti jawapan daripada para penganjur atau orang-orang yang membuat gerakan-gerakan wacana ini, mereka akan kata, oh memang tak ada wanita pun yang berkelayakan untuk bercakap tentang isu-isu ni, atau wanita tidak mahu ke depan. Macam-macam stereotip, macam-macam pelecehan terhadap peranan dan kebolehan wanita untuk turut serta sebagai pemikir dan juga pemikir isu-isu sosial. Dan kalaupun kurang, saya lihat kalaupun kuranglah partisipasi wanita, kalau kita betul boleh quantify, terdapat pula satu masalah lain, iaitu ketidakmahuan untuk betul-betul memahami kenapa ianya jadi sedemikian rupa, dan apakah usaha untuk membaiki ketidakadilan yang berzaman-zaman terhadap wanita atau golongan minoriti yang lain yang telah membuatkan situasi tersebut berlaku lah. Okey. Jadi itu yang saya suka dalam buku ni, sebab senang kita boleh cakap, lihatlah buku ni majoriti penulisnya wanita dari pelbagai latar belakang, menulis pelbagai isu, boleh bercakap, boleh berwacana yang untuk deny all this allegation against us women, itu kan. Jadi untuk round ini saya nak minta lah ulasan para narasumber kita berkenaan situasi ini.
kefahaman anda, apa yang anda mahu merespon tentang isu ini, dan apakah ada usaha-usaha yang memang apakah ada usaha yang macam okey, kita kena grup kita ni kena majoriti perempuan, adakah begitu atau bagaimana? Okey, silakan Farahin lah, boleh mula. Saya betul-betul pemula. Okey. Memang ada. Terima kasih Adila. Memang ada isu tu dibangkitkan. Malah masa Zura terima undangan dari kubu Benz untuk bercakap tentang buku ni, naik soalan yang sama. Ulasan pun cakap benda yang sama, komen pun tanya lagi soalan yang sama. Kenapa penulis menulis tentang kita cakap lah penulis feminism majoritinya perempuan. Dan tapi saya fikir pada masa tu lah, dah tulis pasal feminism, perempuan lah yang tulis, so masalah kau. Sebab saya cemburu bila Kak Ruby atau Ruby Mas dalam buku ni dekat salah penulis cakap di Morocco rak buku kalau pasal feminism penuh. Tak kisahlah yang menolak ataupun yang menerima, baik lelaki baik perempuan menulis tentang feminism. Banyak, sangat banyak isu gender ni diwacanakan baik dari perempuan ataupun lelaki. Tapi kita bercakap tentang perempuan pun dah jadi tabu. Bercakap perempuan menulis pun tabu. Perempuan ramai menulis pun tabu. Sampai ada yang ajak dari jenis pemula yang ramai penulis perempuan ni, ada orang yang ajak penulis lelaki dari jenis pemula untuk menulis tentang feminism dari sudut lelaki. Apa tak ada feminism yang tulis dari sudut lelaki sebelum ni? Kan macam marah lah pula kan. Tapi tapi macam tu lah kan, isu perempuan dan feminism ni menulis ataupun berwacana ataupun berada di depan halayak. Bila bercakap tentang partisipasi perempuan ataupun perwakilan perempuan dalam mana-mana acara, kita kedepankan perempuan, ada ke tidak, berkelayakan ke tidak. Kalau setakat nak gunakan kota perempuan je tak payah. Kita biasa dengar kan. Kalau setakat nak gunakan kota tak payah. Kita nak cari orang yang betul-betul berkelayakan. Tapi kenapa dalam kepala otak semua orang yang berkelayakan tu mesti lelaki? Walhal ada. Misalnya sebelum-sebelum ni kita persoalkan. Contohnya wacana tentang seks usia alatas. Panggil semuanya lelaki. Sedangkan Sharifah Munirah seorang perempuan, kenapa tak dipanggil? Kan ada, tapi korang yang tak kenal, korang yang tak tahu, korang yang tak nak cari. Kadang-kadang ni lah masalah perempuan, bila dah bagi platform tolak, bila dah panggil tolak. Banyak yang kita dengar macam tu. Tapi saya belajar banyak benda bila duduk dalam jenis pemula ni, bila berkawan dengan kawan yang betul-betul bercakap tentang gender. Andi, Kak Huda misalnya, yang bercakap kita dah terlalu lama duduk dalam gelembung patriarki ni. Kita dah sangat-sangat menjadi mangsa jenayah dan dosa patriarki sampai kita menjadi perempuan yang beginilah. Kita rasa kita tak layak untuk berada di hadapan. Kita rasa kita tak boleh. Kita rasa kita perlu capai sesuatu. Aku kena ada master baru aku boleh bercakap di depan. Aku kena jadi doktor baru aku boleh ke depan. Tapi sedangkan lelaki-lelaki baru baca satu muka tentang seks usia alatas sudah dipanggil menjadi panel. Hanya sebab dia lelaki, dia dah nampak berkelayakan. Dan itu masalah yang saya fikir perlu kita selesaikan dalam peringkat yang kecil. Saya masih lagi di peringkat perempuan. Saya tahu saya punya kawan-kawan yang berkecimpung dalam bidang gender dah bergerak jauh. Untuk persoalkan banyak hal-hal tentang wanita di peringkat yang lebih tinggi. Sangat banyak dan saya sokong lah usaha tu bersama-sama. Tapi jugalah. Dan saya selalu bincang. Sebenarnya dengan Kak Huda. Misalnya Kak Huda cakap, macam mana sebenarnya kita nak gerakkan orang perempuan ni? Macam mana sebenarnya kita nak bantu orang perempuan ni
untuk rasa diri tu layak berada sama berdiri duduknya dengan lelaki. Macam mana kita nak bantu orang sedar yang ini semua adalah masalah patriarki dan terlebihnya misogini misalnya. Jadi saya sendiri yang percaya satu inisiatif yang perempuan yang dah tersedar awal ni nak tak nak terpaksa juga berlagak macam orang lelaki, aku layak. Aku baca satu muka, aku layak. Aku baru kenal Syed Alatas hari ni, aku layak. Kan? Dalam pada kita belajar, kita berwacana misalnya dengan Dr. Azhar, kita mencari, kita kena berada di depan. Sebab masalah patriarki ni, kita tak boleh nak harap orang yang dah sedia ada berada dan berharajalele dalam jenayah tu untuk tolong kita. Sebenarnya saya pun terlambat juga masuk jenayah pemula ni. Tapi saya adalah dalam tu kan. Dan memang semuanya baik lelaki baik perempuan, kita sokong perempuan untuk bergerak bersama-sama. Bukan beza-bezakan lelaki di atas, perempuan di atas. Kita sama-sama seiring berjalan ke depan. Itu kita cuba ketengahkan pada semua yang kita setara. Setara nilainya, setara apa semualah kita setara, tak ada beza. Dan pentingnya sebab tu kita bergerak bersama Andi juga, maksudnya Andi memilih wacana gender ni untuk berbahasa Melayu kan kita punya wacana feminism, dan itu juga antara usaha untuk kedepankan orang perempuan supaya sedar nilai sebagai seorang perempuan, setara nilainya. Kita bahasa Melayu kan sesuai dengan konteks lokal. Sebab bila kita bercakap tentang feminism, ada dalam kepala otak kita fikir tentang Wollstonecraft, kita bercakap tentang Virginia Woolf, kita bercakap tentang Bell Hooks misalnya. Tapi kita tak bercakap tentang Kartini, kita tak bercakap tentang Ibu Zain, kita tak bercakap tentang Khatijah Siddiq, kita tak bercakap tentang Asya Ghani. Kita bercakap dengan banyak lagi tokoh-tokoh perempuan Nusantara yang sangat-sangat cemerlang pada zamannya. Sampai kita lupa yang negara kita pun bergerak bersama perempuan. Dan dianggap perempuan ni tak ada orang, memang daripada dulu tak ada perempuan ke depan, padahal ramai. Sebab itulah kita bergerak bersama, Nusantara bergerak. Untuk kita, I bawa ke idea-idea lokal yang kita boleh angkat idea supaya kita sama, perempuan dan lelaki, sama nilainya, sama bijaknya. Dan akhirnya kita, perempuan pun sama boleh bergerak tanpa ada rasa inferior yang kita perlu jadi seorang doktor baru boleh bercakap di hadapan. Jadi, itu je lah saya nak cakap. Itu dia syarahan feminism ya. Taklah, kalau saya lah berdepan dengan soalan macam kenapa tak ada lelaki yang tulis pasal feminism. Saya rasa sebenarnya soalan yang perlu lebih dipertanyakan adalah apakah ada lelaki yang betul membaca tentang feminism? Atau dia selalu terkedepan terus. Kenapa tak menulis? Kau baca tak dulu? Kau faham tak dulu? Kau wacana tak dulu sebelum kau betul-betul nak komit nak menulis? So keyakinan diri yang sangat ekstrim ini belum mampu terus nak menulis ni, jujurnya saya selalulah macam duk fikir dan macam macam mana lelaki boleh extremely confident macam ni ya? Terlalu yakin macam ni kan. Kan. Okay, so Andi respon? Kan keterlaluan sikit keyakinan diorang tu. Entahlah, isu ni masih kepala. Pening kepala kawan. Sebab isu ni dia sangat meluas tau. Dia bukan setakat participation of women dalam ruang penulisan. Dia sebenarnya di segenap ruang sosial tu kita punya participation sangat kurang kan. Dan sampaikan macam dah ketandusan wanita, mana perempuan yang bijaksana ni dalam universiti, kemasukan dalam universiti kita ada 60% of us in the university. And 2 hari lepas ni I attended satu session a workshop dengan Westminster apa benda lah. But there was a YB yang kita orang borak tentang gender responsive budgeting.
So YB Wong Chen was there. Dan dia kata untuk orang Melayu sendiri, pelajar perempuan 4 kali lebih cemerlang berbanding pelajar lelaki Melayu. Ini peringkat ni lah, ikut bangsa kan. Jadi itu sudah terbukti yang perempuan ni bijaksana aja kan. Tapi kenapa kita ketandusan intelektual ataupun wakil yang boleh berbicara tentang mana-mana isu dari segi mungkin perbincangan buku ke apa benda kan. Sebab ni kita kena lihat lebih besar lah ni, sebab satu dia meluas, oleh sebab ada penindasan daripada segi struktur kan. Sekejap, kucing aku ni kacau pula aku. Sorry. Itu antara salah satu ni. Apa ni, hindrance of women, iaitu kucing. Lush, jangan kacau. Jadi kan, sebab struktur pun tidak menyokong kita. Struktur in place sedang tak menyokong, kadang-kadang lebih menindas lagi. Jadi sometimes kita hilang. Perempuan hilang daripada ruang awam. Dan kita terduduk di dalam ruang private je kadang-kadang. Jadi di dalam jenazah pemula ni, yang saya suka tentang jenazah pemula ni adalah pertama sekali sebab dia digerakkan oleh perempuan tau. So I think it's really important untuk perempuan yang ke depan dan menggerakkan sesuatu wacana. Dan I guess because sebab kita perempuan yang tertindas mungkin tak ada ruang untuk menyertai apa benda pun. Jadi kita sedar yang kita kekurangan benda tu, dan kita sebagai perempuan yang dah ke depan, macam Farahin cakap tadi, kita perlu tarik kawan-kawan kita yang lain. Jadi saya rasa jenazah pemula ni menjadi satu pemangkin lah, yang mana kita boleh dapatkan sampai berapa orang, lebih ramai penulis perempuan berbanding lelaki, sebab ada quote-unquote lah, ada affirmative action ataupun ada campur tangan untuk dengan consciously mengubah struktur tu supaya memasukkan perempuan, menyertakan perempuan dalam wacana. Jadi kita pun, perempuan pun, kita kena belajar lah untuk berebut ruang tu. Dah tak boleh dah macam basa-basi ataupun lemah lembut apa semua. Kita kena sendiri rebut ruang tu. Tapi sebenarnya saya nak cakap jugalah, sebab yang komen pasal kata kenapa perempuan, komen ni betul-betul mengganggu lah, kenapa perempuan kena tulis pasal feminisme. Jujur aku terganggu sangat dengan komen tu. Dia tanya tu sendiri dah menjawab. Kan, sebab aku rasa hairan. Kenapa kau tanya soalan bodoh ni? Kenapa tanya soalan ni? Siapa lagi yang layak menulis atau bicara tentang isu perempuan, melainkan perempuan sendiri, betul tak? Sebab penulisan kita akan berangkat daripada pengalaman hidup kita sebagai perempuan. Jadi, of course lelaki tak boleh nak selami sedalam mana pun, sebab pengalaman lelaki, privilege lelaki, jenis diskriminasi yang mereka alami sangat berbeza dengan pengalaman privilege dan jenis diskriminasi perempuan. Sedangkan pengalaman I dengan pengalaman Adila, kita dua-dua perempuan pun mungkin takkan 100% serupa. Apatah lagi pengalaman perempuan A dengan pengalaman lelaki lain. Jadi saya nak tegaskan di sini, kita menulis tentang isu gender sebabnya we identify as women and we are familiar dengan nuance of discrimination that we face as women. Dan lebih penting lagi, pengalaman kami sebagai perempuan, pengalaman kita sebagai perempuan memberikan kita authority yang kuat dan mengikat untuk bercakap dan mengangkat tentang isu-isu seputar perempuan. Jadi yang dalam buku Sanggar Pemula ni, kita orang bertiga aja yang menulis tentang topik feminisme itu. Tapi walau macam mana pun, tidak semestinya mewakili pengalaman teman-teman penulis perempuan lain dalam buku yang sama. Jadi, tapi mungkin ada benda yang bertindanan. Namun oleh sebab uniknya hidup kita, pengalaman kita, privilege kita. Jadi sudah pastilah kisah masing-masing tu unik dan bernuansa lah kan. Apa tu nak sebut, teman-teman lelaki, kita perlukan teman-teman lelaki dalam menggerakkan wacana ni tahu. Kita tak nafikan allyship daripada teman-teman berkelamin lelaki. Saya sendiri pun punya teman-teman dan kenalan lelaki yang identify themselves as feminist dan memang membaca wacana feminis. Tapi tetap saja kacamata penglihatan dan cara pandang mereka terhad kepada pengalaman mereka sebagai lelaki lah. Dan mereka pun yang baca dan maybe try to live as a feminist pun
mungkin tak mampu untuk menulis serial pengalaman seorang perempuan. Jadi bila aku je heran bila komen-komen begitu seenaknya saja dilontarkan. Sebenarnya kita pun tak perlu buang masa lah dan tenaga untuk layan. Kalau macam lelaki nak tulis isu politik, isu ekonomi, isu-isu yang dianggap berat, ada ke orang menyoal? Kenapa lelaki nak kena tulis pasal ekonomi? Kenapa? Mana perempuan untuk menulis isu ekonomi? Sebab isu politik dan ekonomi ni umum. Siapa pun boleh terkesan olehnya. Jadi siapa pun boleh menulis. Tapi lazimnya kita lihat orang macam akan serahkan isu politik atau isu ekonomi pada lelaki sahaja. Right? Jadi saya mahu membuat tawaran di sini kepada teman-teman untuk come on board instead of mengecam, mengutuk. Jadi ally, be a feminist. Baca macam kata Adila kata, baca dulu tentang wacana ni. Dan check your privilege instead of memperlekehkan komuniti yang menyuarakan kesengsaraan mereka. Dan macam kita orang mengutuk usaha orang lain untuk memperbaiki kehidupan masing-masing. Komen Andi ni mengingatkan saya pada satu, dia sebenarnya buku tapi saya tak baca, saya hanya baca excerpt tulisan Roland Barthes, The Fashion Style, dan dalam esei ni, buku ni, dia berceritalah tentang identiti wanita dan apa semua. Dan Roland Barthes ni sendiri seorang pemikir, ahli falsafah yang sangat terkenal lah kan. Dia sendiri dia ada tulis macam like disclaimer lah, macam satu dia satu disclaimer. Dia kata lebih kurang begini, akhirnya saya adalah seorang lelaki dan apa yang saya tulis ini tidak boleh sampai bila pun tidak boleh beradil kepada pengalaman kewanitaan yang saya cuba untuk selidiki ni, kerana saya memang lelaki. Jadi saya hormat kepada perbezaan tersebut, tetapi saya cuba untuk memahami. Maksudnya betapa humble-nya dan betapa berkesedarannya dia terhadap autoriti wanita, kepengalaman kewanitaan yang kalaupun dibaca sejuta buku, ditulis, dibuat PhD dan sebagainya, kerana perbezaan gender itu, dia akan masih ada gap in terms of knowledge, gap in terms of understanding dan sebagainya. Dan acknowledging that is the first step untuk kita sebenarnya betul-betul menawarkan solusi kepada pergelutan disebabkan gender ini. Itulah sekejap. Ya. Itulah nak tambah sikit je sebab yang komen orang buat macam tu saya rasa memang datang dengan bad faith lah. Kan memang sekadar untuk mencucuk, untuk mengecam, bukannya ada kesedaran pun untuk membaca ke apa. Jadi itu yang annoying tu. Ya, and then kan ada beberapa bulan lepas ke tahun lepas dah ada satu pengkritik sastra ni yang dalam buku dia tulis lebih kurang macam, siapa yang menganut feminism ni jenis orang yang tak sembahyang, tak solat. Dia terus begitu. Dan saya rasa itu sentimen yang agak general yang bukan asing pun, yang kita selalu dengar daripada agak jahat kampung. Ada agak jahat. Kebetulan. Tapi terlampau lazim. Ya, kita selalu dengar dari orang menganut kejahatan ini. Ya. Okay, so Hilal, respon. Nampaknya mereka telah memegang kunci-kunci syurga, ya. Tahu ya orang siapa tak semayang, siapa yang lebih Islam, siapa tak lebih Islam, dahsyat. Alright, okay. Ya, saya juga ada baca mengenai yang komen berkaitan kenapa perempuan ramai penulis mengenai feminism dan sebagainya. Ketika itu pun sahabat-sahabat Jurnal Sampul Mula ada discuss di dalam grup kan ketika itu. Jadi
Dia dia saya memberi analogi macam ni lah. Kenapa tidak kita juga mempertanyakan soalan yang sama kepada seorang OKU yang memperjuangkan nasib OKU sebagai contoh, kan? Kenapa orang OKU ramai tulis pasal OKU Faham tak? Logiknya sama. Dan ataupun kenapa sebagai contoh orang berkulit hitam, black people, menulis tentang ketindasan, pengalaman mereka sebagai seorang berkulit hitam Kenapa tidak kita bertanyakan soalan-soalan sebegitu, kan? Sama juga, kenapa wanita yang ramai menulis feminism? Saya macam pelik juga kenapa soalan-soalan macam tu ada. Adakah cuma apakah niat tu, wallahu alam lah, saya tak tahulah kan, niat masing-masing lah kan, itu kita pun tak tahu kan. Tapi adakah ia satu soalan yang benar-benar ingin mengetahui, ataupun ia adalah satu soalan yang hanya ingin mencocok ataupun mewujudkan satu kekeliruan dalam berwacana dan sebagainya lah kan. Dan sebenarnya ya, memang itu adalah saya rasa antara tujuan-tujuan yang kenapa jurnalis pemula menulis buku ini kan. So memang saya quote antara kata pengantar nombor 2 di dalam buku ini oleh Dr. Fazilah Din. Dia start kata pengantarnya, dia kata, jangan baca koleksi bacaan ini jika anda suka tentang status quo, benci kepada pencerahan tentang masalah keadilan sosial yang semakin bobrok di sekeliling kita, tidak mahu mengubah nasib bangsa, tidak mahu memikirkan cara-cara untuk mencari penyelesaian masalah manusia sejagat, tidak suka untuk didedahkan tentang butiran-butiran ketidaksamarataan dari pelbagai aspek dalam masyarakat, dari pandangan sosial, politik, kemiskinan, ekonomi, wanita dan sebagainya. Dan memang itulah perkara yang sebenarnya ada dalam buku ni. Jadi memang itu yang kita cuba discusskan, kita cuba untuk mewacanakan lah isu-isu, antaranya isu feminism lah. Dan sejujurnya ya, saya juga seorang yang tidak banyak menulis tentang feminism, kewanitaan. Cumanya saya juga mengikutilah bacaan-bacaan isu-isu semasa mengenai wanita, dan juga saya menghormati dan juga memberi laluan kepada wanita-wanita untuk memperjuangkan nasib mereka, pengalaman mereka, ketindasan yang mereka alami, kezaliman yang mereka alami. Kerana kita lelaki, kita boleh untuk cuba untuk memahami, cuba untuk membaca, menggali, membincangkan wacana dan sebagainya. Cuma it will not be same, right? So itu antara perkara yang kita memang kena akui, dan kita harus menyediakan memberi ruang dan peluang platform lah. Dan di Malaysia tak banyak. Sejujurnya saya langka lah untuk menjumpai orang yang menulis ataupun memperjuangkan mengenai ketindasan wanita dan sebagainya. Saya sejujurnya kalau baca pun banyak saya ambil di Indonesia lah sebenarnya. Sejujurnya saya banyak rujuk dengan karya-karya di Indonesia, dan juga few karya juga daripada Nawaz Sadawi dan juga beberapa karya-karya lain lah. Dan sebenarnya ini bukan penulisan dan juga bukan ni, cuma dia adalah satu wacana mengenai ketindasan wanita, kezaliman dan sebagainya adalah melalui filem juga sebenarnya. Saya perasan beberapa filem-filem Tamil. Baru-baru ni pun saya ada share dengan kawan-kawan di jurnalis pemula mengenai beberapa movie-movie Tamil yang memperjuangkan atau mewacanakan isu-isu ini. Kan dulu kita pernah ada Batman. Siapa pernah tengok Batman? Kan? Dan juga saya rasa tahun ni atau tahun lepas ada juga mengenai, saya lupa apa tajuk dia, mengenai perihal wanita di India. Dan juga untuk baru-baru ni yang paling latest saya pernah tengok adalah Itarkem something like that lah, saya pun lupa tajuknya, mengenai bagaimana seorang lawyer memperjuangkan nasib wanita yang dipandang sebagai objek, dan juga dimanipulate, didagangkan dan sebagainya lah.
Dan saya tak rasa kita kat Malaysia ada movie-movie macam tu. Kalau ada pun dia more on macam indie-indie macam tu lah kot. Di mainstream saya belum jumpa kan, movie-movie yang menyentuh isu-isu yang masyarakat rasa sensitif dan tabu untuk dibicarakan kan. Padahal perkara itu adalah perkara-perkara yang seharian dalam kehidupan kita. Dan juga kalau kita tengok kalau sebenarnya di dalam Islam itu pun amat memuliakan wanita kan, di mana ketika itu jahiliah Arab sangat memandang bahawa wanita tu sebagai objek ataupun barangan ataupun something yang tak ada kedudukan. Tetapi Nabi datang dengan satu revolusi sosial, membawa satu paradigma baru terhadap bagaimana kedudukan wanita kan. Sampaikan ada satu penceritaan sirah di mana Nabi cium anak perempuan Fatimah kan. Ketika itu jadi sampai masyarakat pun tanya, kau cium anak perempuan ke? Macam satu perkara yang macam, kenapa kau cium anak perempuan? Macam orang rasa benda tu pelik kan. Dan saya rasa benda tu pun sampai sekarang masih berlarutan, bukan setakat zaman jahiliah Arab dulu, sampai sekarang masih orang menganggap bahawa wanita ini tak ada kedudukan, tak ada nilai, barang dan sebagainya lah kan. Dan cuma ialah mungkin konteks berbeza dekat sini lah di mana kita adanya satu analisis realiti sosial di dalam ruang lingkup kenusantaraan lah kan, kerana kita hidup dalam satu realiti sosial Nusantara kan. Mungkin ketertindasan kita dengan cara bentuk dan juga form yang berbeza kan, di mana mungkin ketertindasan wanita di yang feudalism yang di barat ataupun di mana sektor-sektor macam di India dan sebagainya itu, it takes form yang berbeza, cuma the essence is sama lah. Okay? Ketindasan, kezaliman terhadap wanita. Dan juga sejujurnya saya sendiri pun mengalami perkara-perkara tersebut kan, di dalam lingkungan keluarga dan sebagainya kan. Ada wanita yang tidak dibenarkan belajar, pergi sekolah kan, dan benda tu memang dalam keluarga saya. So kan, walaupun saya marah benda tu kan, kerana saya macam, tapi tak tahulah, mungkin saya seorang je ke yang berfikir macam tu dalam keluarga saya pun tak pasti. Tapi saya macam, kenapa tak boleh perempuan pergi sekolah kan? What is the problem kan? Dan juga saya sangat-sangat marah jika seorang wanita tu dianggap seperti orang gaji di rumah. Saya sangat against that thing kan? Saya marah, saya pernah beberapa kali marah beberapa ahli keluarga saya lah, macam tak kemas rumah and then biar perempuan je yang kemas, lepas tu lepas makan tak kemas, biar sebagainya. Saya marah lah benda-benda macam tu kan. Walaupun it's small things, small things matters lah, small thing matters because what you practice is somehow reflect on your thought, reflect on your belief kan. So mencerminkan lah. So saya memang small things tu pun saya banyak saya katakan lah bahawa benda tu saya tak menyetujui dan saya tak sukalah benda-benda tu. Dan juga banyak isu-isu sekarang ni, macam saya perasan isu gaji yang berbeza kan. Kalau lelaki gaji berbeza, wanita gaji agak kurang. Walaupun posisi sama dan kerja workload semua sama kan. So kenapa perlu ada perbezaan sebegitu kan. Sama juga untuk pekerja-pekerja industri-industri seperti tukang bersih dan sebagainya, gaji mereka lebih rendah dan sebagainya. Di kilang-kilang masih banyak lagi wanita-wanita yang kerja lebih masa, buat kerja berat dan sebagainya, tapi gaji sikit kan. So dan ada banyak lagi lah, antaranya macam platform-platform yang disediakan untuk wanita dalam keterlibatan dalam policy making, administration, management dan sebagainya. Itulah, dan saya masih banyak juga belajar dan juga rujuk rakan-rakan JSP lah kan, terutamanya. Dan saya tak pernah rasa macam terlampau tinggi, dan saya boleh humbly rujuk pada wanita-wanita kan, sebab mereka lah yang mengalami
this kind of feelings, jadi saya kena humbly merujuk kepada mereka dan tanya kepada mereka kan. Jadi saya tanya, ada juga tanya kepada Kak Huda, Kak Ruby dan sebagainya lah. Apa bahan bacaan, sebagainya, artikel dan sebagainya, isu-isu semasa kan. So itulah mungkin sedikit saya punya kupasan. Ada nak tambah ke lain-lain, Nandi, Pak In? Pak In macam bila Hilal cakap pasal kita tak ada movie ataupun movie lah yang dia cakap tentang wanita, mengangkat wanita. Ada satu Pak In rasa ada sebenarnya, tapi apa naratif yang dia bawa. Contohnya cerita Anda Itu Tak Adanya. Dia nak mengangkat isu keganasan rumah tangga kan. Tapi macam mana dia romanticize idea tu. Tapi saya rasa yang bagus, paling latest, Kisah Balik Baju lah. Sebalik baju. Betul-betul bercerita tentang perempuan dan hak wanita. Isu macam gender, di tempat kerja, tengok yang watak Mira Filzah tu. Dia nampak kecil kan, saya tengok orang komen pun macam Mira Filzah ni isu biasa je. Mungkin dia nampak isu yang dia kahwin paksa tu, tapi dia tak nampak isu yang lagi besar di tempat kerja dia tu, bila dia lagi senior tapi kawan lelaki tu yang dapat naik pangkat. Itu pun antara isu perempuan yang, tapi Sabalik Baju tu antara karya yang bagus yang boleh tonton. Ya, actually kan, tak tahulah korang siapa, tapi aku rasa cerita Nur pun sebenarnya membawa naratif pemerkasaan dan membawa isu-isu yang selalu dihadapi oleh wanita. Tekanan ekonomi dan sosial membuatkan wanita memilih kerjaya sebagai pelacur, dan macam mana diskriminasi kepada orang-orang yang dilihat paling terbawah dalam masyarakat contohnya kan. So dia bukan kalau filem-filem di India tu memang banyak lah, macam yang baru-baru ni Gan Kubai Kathiawadi, ikutlah korang tengok. So memang banyak di India, dan yang mengeluarkan filem-filem yang memang dia angkat satu persatu, dia kupas satu persatu isu-isu gender, isu-isu wanita dan sebagainya. Cuma kan, apa yang sedih adalah sebenarnya waktu zaman sebelum merdeka, awal-awal dululah zaman P. Ramlee apa semua, kita punya industri perfilman sangat dipengaruhi oleh industri perfilman di India. Betul. Tapi sekarang yelah sebab modernisasi dan sebagainya apa semua. Sekarang Korea. Ataupun itulah, so mungkin kita patut dipengaruhi semula industri filem, kita patut melihat industri filem India dan filem-filem naratif-naratif yang dikeluarkan di sana. Okay, so kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi. Okay, nak minta setiap panelis, kita pun dah banyaklah berbincang macam-macam kan, tapi tak sah lah kalau kita anak-anak muda bila duduk berbincang macam ni, kalau kita tak discuss at least 1, 2, 3 isu viral yang sedang hebat diperkatakan dalam masyarakat kita dalam beberapa bulan ini. Jadi saya nak minta setiap panelis untuk pilih sekurang-kurangnya satu isu semasa dan boleh cerakinkan isu tersebut gitu. Mungkin boleh jadi ilham untuk penulisan kalian yang di masa depan. Silakan Pak In. Silakan pemula. Isu pura-pura fikir. Isu yang isu yang paling terkini lah. Isu UiTM yang seorang pensyarah bercakap dengan dia punya student tentang yang tak ada laptop tu, dah semester 5 tak ada laptop. Siapa bapak kau? Bukan. Betul lah. Bapak kau kerja apa? Mak kau kerja apa? Jual gelang dan sebagainya tu.
saya tengok banyak orang yang petikai benda ni, bukan petikai, bercakap tentang benda ni. Misalnya dari isu ramai yang melenting sebab B40 tu. Sebab tu aku tak nak duduk dengan B40 misalnya kan. Itu yang ramai yang orang melenting lah. Itu saya suka sebenarnya, orang Malaysia sudah mula berpihak. Kita ada keberpihakan tu, kita nampak kepada siapa sebenarnya yang kita nak berpihak, siapa yang kita patut angkat. Tapi ramai juga yang masih ada lagi apa kita kata, dibelenggu adab kepada pendidik. Kita perlu bebas dibelenggu tu adab dan sebagainya. Ramai yang masih macam tu lah. Ramai juga yang macam, aku dulu teruk juga tapi aku boleh je survive. Ramai juga, banyak lah macam-macam idea. Tapi satu benda yang kurang dibincangkan ialah bagaimana fasiliti pendidikan kita ataupun sistem pendidikan kita tidak bagus. Sampaikan ada murid yang ada pelajar sampai semester 5 tak ada laptop. Semester 5 tak ada kemudahan tu semua. Kita tak nak cakap lah tentang janji-janji yang nak bagi laptop, janji-janji nak bagi wifi, janji-janji semua. Sebab pada saya itu semua macam one off punya benda yang tak kekal lama. Yang kita perlu ialah penambahbaikan dalam sistem. Yang sepatutnya di masa hadapan kita tak perlu lagi ada program bagi laptop. Macam dulu kita ada program Satu Malaysia yang laptop kecil tu kan. Masa saya form 4, macam tengoklah yang mana dapat tu, macam dia orang kaya pula ada laptop. Padahal laptop yang dapat Satu Malaysia kan. Isu fasiliti pendidikan ni sangat-sangat ketara yang perlu kita bincangkan di sekolah. Kalau macam saya cikgu sekolah rendah. Jadi saya punya pemerhatian banyak di sekolah rendah sebab saya mengalami kan pengalaman saya di sekolah. Bukan saja masalah fasiliti kepada murid, fasiliti kepada guru kita pun tak selesai. Macam mana cikgu-cikgu kita perlu keluarkan duit sendiri misalnya untuk kelengkapan yang sepatutnya disediakan. Kita dah rancak revolusi 4.0, revolusi 4.0. Daripada zaman saya belajar lagi, saya dah diajar macam tu. Kita dah kena ke hadapan, kita nak pakai teknologi. Kita kena pakai, kalau boleh nak ada hologram dalam kelas. Kalau boleh nak ada segala benda dalam kelas. Tapi macam mana dengan LCD kita yang sengit daripada zaman saya belajar dulu masih lagi dalam kelas? LCD sengit tu sampai sekarang lagi. Kita tunggu jatuh atas kepala kita. tak boleh pakai pun. Tinggal dia punya rangka tu je kan. LCD tak ada. Malahan makmal sains pun kita terpaksa tukar jadi kelas. Contohnya bengkel kemahiran hidup. Dulu bengkel kemahiran hidup lah. Sekarang bentuk teknologi. Pun dah tukar jadi kelas. Kita cakap pasal negara Islam, surau pun tukar jadi kelas. Jadi semua fasiliti pendidikan yang tak ada tu menyebabkan kita ada masalah yang sebegini. Pendidikan kita tak mesra kemiskinan. Macam mana kita cakap orang miskin memerlukan pendidikan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ni, tapi sebenarnya pendidikan tu dah jadi scam dah kepada orang miskin. Orang miskin terpaksa berhutang PTPTN misalnya kan, terpaksa berhutang PTPTN. Kalau nasib baik dapat skor, dapatlah dia jadikan beasiswa. Tapi kalau kita nak pendidikan, kita nak belajar sebab kita percaya pendidikan yang keluarkan kita dari kemiskinan ni kan. Tapi bila sampai waktu belajar, kita terpaksa gunakan lagi untuk beli laptop. Kita terpaksa beli rujukan yang banyak sebab misalnya pustaka kita tak sediakan. Komputer dekat sekolah, dekat kampus, komputer zaman Tok Kaduk. Printer pun zaman Tok Kaduk yang tak boleh photostate, tak boleh boleh print je. Untuk sekolah saya lah, boleh print je, tak boleh photostate kan. Komputer Windows 7. Komputer Windows 7. Sedih tau pakai Windows 7. Itu semua Pak In, dekat tempat aku belajar dulu uni, Windows XP, bukan Windows XP. Lagi tengok, kita punya fasiliti pendidikan yang macam ni, macam mana kita expect kita nak betul-betul perform dalam pendidikan ni, sebab kita banyak lagi benda kita kena fikir, duit, makan. Akhirnya
Bila dah bergolok bergadai tu, kita kerja dengan gaji minima kita, duit tu kita bayar balik untuk kita belajar. Yang lepas tu, akhirnya kita masih lagi miskin. So pendidikan kita jadi scam. Dah tak membantu sebab fasiliti kita tak cukup. Tak mesra ke miskin, tak mesra orang miskin. Tak mesra, bukan setakat tak mesra orang miskin, tak mesra OKU. Itu satu hal juga. Sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah international ada lift, sekolah kebangsaan naik tangga, tingkat 4, bawa beg berat-berat. Kan? Sekolah-sekolah elit pakai tab, pakai iPad. Sekolah kebangsaan pakai buku tulis, bawa buku teks. Sekolah-sekolah elit ada smart board. Kan? Sekolah kebangsaan isi ink dalam marker. Masih lagi. Kalau nasib malang sikit pakai kapur, masih lagi pakai blackboard. Tak selesai kan kita punya fasiliti pendidikan. Jadi sebenarnya kita terlepas pandang isu tu, cakap tentang B40 tu kan. Kita bukan perlukan empathy dan simpati saja. Kita perlukan perubahan dalam sistem. Macam mana kita nak buat orang miskin akhirnya bila masuk kampus tak perlu merayu dapat bantuan laptop. Orang miskin masuk kampus tak perlu merayu makanan free. Kita anggap orang miskin ni suka merayu kan. Orang miskin tak perlu merayu nak pinjam, nak pakai printer. Kita perlukan benda tu untuk ada. Untuk semua orang boleh pakai. Dan yang pastinya dengan kualiti yang terbaik. Bukan semata-mata bagi projek dekat kroni, dapat kat kita. Contohnya yang orang cakap, apa kata kita buat beg sekolah sama semua orang supaya tak ada isu mengejek. Orang ni pakai beg Smiggle, orang ni pakai beg Swan, orang ni pakai beg abang dia punya. Sama juga, so, kemanalah sebenarnya projek-projek tu semua pergi ke kroni. Kita perlu ketelusan dan perbaiki sistem pendidikan supaya mesra miskinan dan mesra semua jenis manusia dan kelas sosial. Gitu. Meminjam kata Eko Prasetyo, orang miskin dilarang sekolah. Bila ada kesenjangan fasiliti yang macam ni. Samalah juga orang wanita dilarang berwacana. Bila fikir yang layak ni hanya lelaki contohnya kan. Ya, okay. Andi, satu isu real quick. Real quick. Saya cakap boleh. Boleh. Ada, aku macam isu pop sikit lah tiba. So baru ni kan macam terkejut lah tengok video viral ni kan. Ni international sikit lah yang tengok Will Smith lempang Chris Rock kan. Rasa macam benda ni gimmick ke apa benda kan. Rupanya betul pula sebab aku ambil isu ni sebab aku tulis pasal toxic masculinity ataupun masculinity beracun, whatever lah you ada and translate it as. Jadi case Will Smith lempang Chris Rock ni kita boleh lihat first hand lah bagaimana masculinity beracun berpotensi menghancurkan lelaki tau. Dan aku tak payah aku sebut waris masculinity beracun bla bla bla, tapi essentially sebab ada stereotype ke atas lelaki ataupun like demand stereotype lah ke atas lelaki ideal ni bagaimana dan benda tu dipaksakan ke atas semua lelaki tau. Walaupun lelaki pun ada, kita bukan homogeneous kan, bukan masyarakat homogeneous, kita semua unik dan berbeza-beza. Jadi apabila satu ideal dipaksakan ke atas orang, dia tak masuk tau. Dia macam ada benda macam ni betul pun nak masukkan dalam benda 4 segi ni, macam dia tak boleh masuk. Kita paksakan sebab kita set that invisible ataupun imposed standard ke atas lelaki. Jadi mereka yang tak sesuai dengan sistem tu yang tak boleh masuk, menderita lah kan. Jadi stereotip ni boleh melahirkan prejudis. Kemudian prejudis pula yang membesar menjadi menghasilkan diskriminasi. Kalau nak tahu lebih lanjut apa toxic masculinity bla bla bla, bolehlah beli buku orang. Tapi berbalik pada isu Will Smith ni kan. Okay, of course it's not a single issue. It's not a single issue incident. Sebab most likely than not ada compounding issues as well. Dan ada beberapa lapisan isu yang boleh dikupas berdasarkan insiden ini saja tahu, berdasarkan insiden Will Smith lempang Chris Rock.
Tapi saya nak bawa fokus kita kepada perilaku mereka lah yang masing-masing yang actually reeks of toxic masculinity. Sebab aku memang bermasalah bila tengok macam mula-mula tu conflicted juga kan bila tengok video tu for the first time. Then tengok lagi. Dan bila tengok tu Will Smith naik atas and then inflicted violence against Chris Rock. Basically itu yang dia buat, dia lempang orang tu, lepas tu dia turun bawah dan dia maki, dia kata apa benda dia maki kan. Chris Rock, who is also his colleague. And then Will Smith, dia macam acted in such a way to justify dia sebagai suami atau lelaki, dia mesti melindungi isteri dia. Dia macam memberi message yang isteri dia ni Jada Smith or something. Tak mampu mempertahankan diri dia sendiri tau. Dan perlakuan ni, walaupun nampak macam dari surface macam romantik lah sebenarnya benda, tapi sebenarnya tidak. Perlakuan ni dia sangat merendahkan perempuan, dia patronizing dan juga ibarat memperlakukan isteri dia seperti budak-budak tau. Dan lebih penting lagi, secara tak langsung dia seperti merampas agensi Jada tu untuk defend herself dan untuk bersuara. Sebab bila kita kaitkan dengan toxic masculinity, sebab kita rasa macam orang lelaki kena, sebagai suami aku kena protect isteri aku, sebagai suami aku kena buat macam ni. So walaupun aku kena resort to violence and I will still have to do it in order to protect my wife as an example kan. Jadi dia merasakan satu kewajipan yang diletakkan di atas pundak, di atas bahu dia untuk melindungi. Walaupun kewajipan tu mungkin atau macam perceive je, it's whether it's real or not, we don't know kan. Tapi kewajipan tu macam membuatkan dia rasa terpaksa untuk melakukan benda tu dan inflict violence on other person. Dan benda tu kerana benda masculinity beracun ni, mereka berfikir bahawa macam konflik mesti ditangani dengan aksi keganasan. So macam itulah kita tengok ramai lelaki, pemimpin lelaki, terutamanya negara yang first world countries. They're very toxic masculinity, sangat strong, yang bagi diorang, apa benda kau cabar aku akan inflict war dekat kau. Dan akhirnya orang yang dizalimi itu bukannya diorang kan, orang di bawah. Jadi sebenarnya toxic masculinity ni isu dia sangat menarik lah untuk didalami, especially untuk lelaki, sebab dia bukan sekadar dia menzalimi diri lelaki sendiri tau. Itu aku nak sebut lah, sebut secara pantas. Itulah, aku pun bila tengok benda tu, wouldn't it be better kalau katalah, Will Smith kalau naik pun, instead of dia lempang, baik dia minta mic, dia explain. Okay, what you did is wrong, is very disrespectful. Jada, take the mic. Something yang lebih civil. Sebab aku ikut dia orang punya round red table tu yang dia adalah. Okay, so Jada Pinkett Smith. Korang boleh Google lah. So dia ada dia punya program bual bicara yang dia dissect isu perkahwinan, isu perhubungan, isu parenting, isu-isu yang tabu. So dia dissect di red table lah. Dia ni lah. Termasuklah isu dia pernah curang pada Will Smith dan sebagainya lah. So aku fikir mereka ni orang-orang yang selalu berbincang, yang berminda terbuka, yang takkan resort kepada keganasan. Jadi to see Will Smith doing so, aku memang ingat tu lakonan. Jujurnya. Kan macam gimmick. Memang macam gimmick lah. Aku memang tak sangka tu memang Tapi okay, Hilal, kita ada beberapa minit bersisa. So satu isu dan cerakinkan dengan pantas. Mempunyai kemahiran untuk menganalisa dan memendekkan segala isu tu. Itu sangat power. Dalam masa 2 minit. Okay, cumanya mungkin saya akan menyentuh mengenai sosial dan politik lah, kerana memang itu antara bidang tumpuan saya lah, dan penulisan-penulisan pun banyak berfokus kepada sosial dan politik. Kalau di Malaysia ni sangat banyak tahu sebenarnya isu sosial dan politik. Saya nak pick
one explain susah. Mungkin saya boleh pick beberapa randomly dan kita antara benda-benda yang Satu saya saja. satu je alah. Okay, cepat. Satu ada satu tu susah tu. Padahal ni dah soalan bocor kan. So, Saya satu. rasa ni lah berkaitan dengan soal gaji lah. Sekarang ni kan apa orang sedang membincangkan soal Gaji takat minimum. gaji minimum iaitu 1,500 kan, ingin dinaik kepada 1,500. Ada beberapa suara yang mengatakan menyambut dengan baik lah kan, oh okey dah dapat naik, dan ada beberapa suara yang macam oh tak boleh 1,500 sebagainya kan, dan juga ada beberapa pihak-pihak yang berkepentingan yang berbeza akan menyanggah kan, kenapa perlu bagi 1,500, kita ni majikan-majikan tak mampu nak bayar dan sebagainya. Ada yang para pekerja membantah perlu dinaikkan kerana atau ekonomi dan sebagainya. Yang paling best dalam isu-isu ni ramai-ramai adalah, sebagi saya ada workers union lah, senyap je sampai sekarang. So saya tak tahu betapa tak functionnya workers union kat Malaysia ni terhadap isu-isu para pekerja kan, kebajikan pekerja dan sebagainya. Walaupun kita ada je ada beberapa badan-badan ni lah workers union lah, kita boleh katakan workers union. Malahan ada workers union yang align with authority, ada yang memang tak progresif dan sebagainya kan. Jadi ramai orang nampak bahawa numbers tu yang penting, tapi persoalan yang lebih besar adalah yang orang mungkin tak nampak pada surface sahaja, dia di layer-layer yang bawahnya adalah it's all about kos sara hidup, policy making, the empowerment of union, kan, dan juga struktur sistem lah saya rasa. Dia perlu hands on, saya cakap hands to hands lah. Dari segi policy making pun dia perlu dibawa kan, itu tidak kita dapat nafikan keperluan untuk adanya policy making. Tapi dalam masa sama perlu juga ada gerakan-gerakan di akar umbi lah kan, dan ada juga untuk membuat satu gesaan, cadangan dan sebagainya lah untuk mengenai isu-isu para pekerja, kebajikan, gaji, kos sara hidup dan sebagainya, dan kepentingan untuk wacana juga sebab kalau kita lihat dalam buku Kata Pengantar oleh dalam buku ini juga saya rujuk, Dr. Azhar ada mengatakan yang penting harus terkesan adalah bahawa berwacana adalah satu panggilan moral intelektual di saat adanya penjahanaman pemikiran sedang berlangsung dengan dehumanisasi yang terusung kan. Jadi dia ayat-ayat yang sangat-sangat kemas kan. Keperluan untuk kita wacanakan mengenai ini, tapi wacana harus wacana yang konkret lah, wacana yang membina lah. Soal saya suka sebenarnya kat Malaysia ni banyak isu dan orang semua bising, bagus. Adanya rakyat rasa kemarahan, rasa tak puas hati, ada yang buat thread, ada yang cerita mengenai pengalaman. Maksudnya mereka cuba untuk try expose di media sosial dan sebagainya kan. Bagus. Cumanya adalah mereka hanya akan nampak ia adalah satu sebagai isu. It's just an issue lah. Issue is issue. So dia akan habis kat situ lah. Di minggu depan ada cerita baru. Okay, kita bising pula isu baru kan. Lepas tu ada yang macam semua nak acah-acah sembang pala tahu. Oh zaman aku dulu. Nak cerita juga zaman aku dulu. So masing-masing pun nak cuba hands on cerita-cerita. Dia saya suka partisipasi mass ataupun masa awam mengenai isu. Cumanya dia bukan benda-benda yang macam oh zaman aku dulu macam ni, oh korang ni. Tak, dia adalah partisipasi untuk bersuarakan mengenai keberpihakan kita dan cuba jangan jadi enabler kepada benda-benda yang merosakkan kan. Contoh macam Pak In cakap isu cikgu tadi kan. Ada komen-komen ataupun posting yang mempertahankan lecturer tu mengenai, sampai kan ada yang kata ya memang betul B40 ni orang miskin ni memang malas. So, saya rasa macam jadi enabler kepada
perlunya untuk menghina orang miskin. Saya macam Hmm. betapa tenatnya kita sampai kita berpihak kepada satu kerosakan moral dan intelektual yang saya rasa obvious, sangat jelas, kan? Faham. Sama juga isu, sebagai contoh, isu baru-baru ni pandemik, dan juga isu banjir. Banyak saya lihat ada organisasi-organisasi yang buat crowdfunding, memberi bantuan, dan ada jugalah sokol-sokol agamawan, ustaz yang buat kumpul duit dan pergi bagi bantuan dan sebagainya. Banyak, dan orang Malaysia terlalu baik untuk memberi sumbangan yang terlalu banyak, kan? Cumanya itu tak ada masalah, itu sumbangan masing-masing lah. Cuma tak ada siapa yang berani question where is the money go. Faham. Yes, kan? Dan tambah lagi bila itu adalah seorang ustaz agamawan, dia akan jadi macam, oh tak apalah. Bila kita question, uish jangan question, ini ini adalah ustaz, ini jangan question. So perkara-perkara macam itulah. So ada yang menjadi enabler kepada orang yang menyalahkan. Saya rasa ada satu isu baru tau. Last, Okay, satu-satu. inilah. Adila, boleh tak lah? Dah pukul 10. Okay, alright. Tak apa. Kita boleh Nanti, minta lah. itulah isu banyak kan, tak apalah. Itu jelas satu kot saya rasa. Isu gaji itulah, isu gaji yang sangat penting lah. Kos hari hidup. Faham? Okey, terima kasih Hilal. Jadi nampak berkobar-kobar para panelis kita mungkin boleh buat sesi bedah buku 2.0, buku yang sama, panggil panelis yang sama untuk kita terus berdiskusi. Jadi jam pun sudah pukul 10 dan kita dah bersiaran selama 2 jam berbincang. Saya sejenis yang saya selalu ada satu prinsip, iaitu bila kita berdiskusi, wa imma kita ada penonton, pendengar yang istiqomah mendengar atau tidak, itu bukan masalah. Sebab yang lebih penting adalah antara kita ni, kita boleh saling discuss isu, kita boleh saling cerakinkan permasalahan dan sebagainya, supaya kelak nanti di kemudian hari kita boleh menulis, ia boleh menyumbang pada perbincangan kita pada isu-isu lain, dan berbalik pada kehidupan personal kita, kita hopefully dengan perbincangan ni kita boleh jadi manusia yang lebih humanis, yang lebih baik, dan sekurang-kurangnya tidak menambah-nambahkan kezaliman dan kejahatan yang sudah terlampau melarat dalam masyarakat kita sekarang. Okey, dengan itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada penganjur Sustain Islam, kepada Huda dan para sekretariat Sustain Islam, dan kepada 3 orang panelis kita yang bersungguh-sungguh dalam perbincangan pada malam ini. Tahniah saya ucapkan kepada kumpulan Nusantara Bergerak dan para penulis Sanggah Nusantara Bergerak Sanggah Pemula. Untuk para pendengar, boleh dapatkan buku ni Shopee, Lazada, Gerak Budaya dan sebagainya. Dapatkan buku ini, baca dan boleh saling berbincang sama teman-teman. Okey, salam Jumaat. Terima kasih semua. Assalamualaikum.